Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama kali cikgu doakan kepada semua murid-murid cikgu dalam berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Jadi hari ini kita nak meneruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan satu lagi subjek subjek yang kita ramai yang gemari iaitu pendidikan jasmani tahun 6 bersama dengan Cikgu Syarul, insyaAllah. Jadi sebelum kita teruskan kepada topik kita pada hari ini, cikgu dah tunjukkan kepada kamu gambar-gambar yang di muka depan ni. Inilah aktiviti yang ataupun pembelajaran yang akan kita belajar sekejap lagi. Apakah ataupun kemahiran ataupun orang kata acara sukan apakah yang kita akan pelajari. Jom kita tengok slide yang seterusnya. Okey, hari ini kita nak belajar satu lagi tentang kemahiran olahraga, iaitu konsep dalam buku kamu, dalam muka surat 42, kita nak belajar tentang bagaimana acara balapan, bukan balapan, minta maaf, acara padang iaitu lompat lentang. Okey, lompat lentang ini adalah dalam buku teks kamu, muka surat 42, kita nak belajar kemahiran nak melompat. Okey, apa lompat yang kita tengok gambar tadi. Okey, ini gambar dia. Okey. Baik, hari ini kita nak belajar bagaimana kita nak mahir dalam lompatan, iaitu nak melakukan ansur maju kemahiran lompat tinggi gaya fosfori blok. Okey. Ansur maju ini ditingkatkan dengan larian landas secara melengkung untuk mendapatkan sudut lompatan. Okey, kalau adik lihat di sini. Ini dia panggil larian landas. Ini larian landas iaitu garisan lengkung. Nampak? Ini dipanggil teknik dia larian landas untuk mendapatkan sudut lompatan yang baik. Seterusnya, melonjak melepasi palang dan berakhir dengan mendarat menggunakan bahagian belakang badan di atas tilam. Okey. Tadi kita tengok ini pertama, ansur maju yang pertama ialah larian landas. Iaitu dia melepasi larian landas ni cara melengkung, sudutnya melengkung untuk mendapatkan sudut perkiraan dia yang tepat. Dan lonjakan untuk melepasi palang dan berakhir kepada di bahagian belakang. Bukan kepala bahagian belakang badan di atas tilam pendaratan. Ini adalah contoh gaya fosfori block. Okey, gaya fosfori block ni sebenarnya kalau adik tengok informasi adalah teknik lompat tinggi yang diperkenalkan oleh Richard Douglas Fosbury sendiri, iaitu atlet lompat tinggi Amerika Syarikat. Beliau telah memenangi pingat emas dalam acara lompat tinggi di Sukan Olimpik 1968 dengan ketinggian palang 2.21 meter. Nampak? Itu sebab tu dia menjadi popular. Teknik dia ini telah diguna pakai sehingga kini. Antara teknik yang popular lah. Semua atlet di dunia ni memakai teknik ni. Okey. Jadi awak boleh tengok lah. Hari ni kita nak belajar bagaimana kita nak mahirkan diri kita kemahiran lompat tinggi gaya fosfori block. Okey. Jadi bila kita nak mahir, kita kena adalah teknik-teknik ataupun fasa-fasa untuk mendapatkan teknik yang baik. Okey, jadi kita tengok dari sambungan ialah sudut lompatan dia. Nampak sudut lompatan serta lonjakan kaki yang betul dapat memberikan momentum lompatan. Tadi nampak tak? Apabila kita dapat sudut yang betul, kita tengok G3 ni lah sudut yang momentum dan lompatan yang momentum yang baik akan mendapatkan satu ketinggian yang maksimum. Itulah dia punya fasa-fasa teknik inilah. Baiklah, ini kita nak teruskan dengan ansur maju yang pertama. Okey, lihat gambar. Okey, ansur maju yang pertama ialah di mana kita berdiri membelakangkan tilam. Ni, berdiri membelakangkan tilam. Okey, ingat jangan lupa aspek keselamatan perlu dijaga. Kita memerlukan tilam. Janganlah kita landing tu rumput kan. Jadi kita kena ada tilam. Sebab untuk teknik ini kita memerlukan alatan tilam. Okey, kedua,
angkat kedua-dua belah tangan dan fleksi sedikit lutut. Okey, angkat tangan di depan ke atas lah. Lutut ini dibengkokkan sedikit. Sebab kita tak nak dia tegak, kita bengkokkan sedikit lututnya. Itu maksudnya fleksi. Dan seterusnya kita lonjak dan mendaratkan dengan bahagian belakang badan. Kita bukan baring terus macam tu. Kita lonjakkan, tolak ujung kaki tu, kita tolak ke atas dan kita jatuhkan dengan bahagian belakang badan. Itu asas maju ataupun ansur maju untuk yang pertama. Yang ni penting kita kena buat ya. Ingat yang pertama tadi berdiri belakang tilam macam ni. Kemudian angkat kedua-dua belah tangan dan fleksi sedikit lutut. Masa fleksi tu apa? Kenapa kita fleksi? Supaya kita dapat kuasa henjutan untuk melonjak sebenarnya. Jadi kita akan lonjak dan terus mendarat dengan bahagian belakang badan. Itu ansur maju yang pertama. Okey, sekarang kita masuk kepada ansur maju yang kedua. Okey, adik-adik boleh lihat gambar. Okey, ansur maju yang kedua ini kita memerlukan beberapa peralatan seperti tilam, skitter ataupun kun besar dan palang kayu ataupun palang plastik ataupun tali getah. Jadi kalau kita nak jaga keselamatan, kita gunakan tali getah pun tak ada masalah. Kita gunakan palang kayu pun tiada masalah. Okey. Ini adalah untuk ansur maju yang kedua. Okey, mari kita tengok langkah-langkah dia. Okey, macam biasa sediakan palang seperti dia rajah. Inilah seperti ini tadi, ada palang. Okey. Baik. Yang kedua, lonjak melepasi palang dan mendarat dengan bahagian belakang badan. Okey, buat macam teknik awal tadi, ansur maju yang pertama. Berdiri tegak kan. Berdiri belakang belakang tu dah dia berdiri. Tegak belakang badan tu dekat dengan tilam. Okey. Angkat depan tangan ataupun angkat tangan. Nampak ni kaki dia. Fleksi sikit lutut dan lonjak. Dan cuba lepasi palang yang disediakan. Okey, apabila dah berjaya untuk berjaya untuk satu tingkat ketinggian, kita boleh ubah naikkan ketinggian. Jadi kita sebenarnya di sini kita bolehlah mula-mula kita ada sekarang ni kita pun ada lubang. So kita masukkan dalam lubang yang mula-mula sekali. Dan kemudian bila kita dah berjaya tanpa menjatuhkan palang ataupun membuatkan kun tu terbalik, kita boleh naikkan lagi ketinggian dia sampailah satu tingkat yang sesuai untuk ansur maju kita yang kedua. Okay, jadi cikgu harap adik-adik faham lah. Ini contoh ansur maju iaitu sediakan palang, lonjak melepasi palang macam kita buat dalam ansur maju yang pertama dan ada sedikit naikkan ketinggian halangan. Itu untuk perubahan kemahiran. Baik, ulang melonjak melepasi halangan dan mendarat dengan bahagian belakang badan. Ulanglah berapa banyak boleh sampai kita mahir dengan teknik ni. Tak rugi. Okey, seterusnya kita masuk pada ansur maju yang ketiga. Lihat daripada gambar. Okey, tadi kita sediakan tilam dengan kun besar ataupun skitter besar dan juga palang kan. Okey, sekarang ni untuk ansur maju ketiga kita memerlukan peralatan. Pertama macam biasa tilam yang tebal. Kedua tiang, dua tiang untuk menyokong palang ini. Palang ketinggian ni. Jadi dua-dua ni yang ni perlu kalau kita nak laksanakan kena ada guru dan juga kita kena memastikan keselamatan iaitu kawasan tu bebas daripada sebarang bentuk-bentuk berbahaya. Okey. Okey, apabila kita dah sedia alatan kita boleh buat langkah-langkah ni lah. Okey, di sini kita boleh masukkan sedikit larian ataupun lari 3 langkah. Tadi kita statik kan. Kita statik saja, kita nak lonjak saja. Sekarang ni kita tambah sikit kemahiran iaitu lari 3 langkah menuju ke palang. Kita boleh larilah, ambil ruang kat ni lari menuju ke palang ataupun halangan. Okey, di sini cikgu nak terangkan lagi. Okey, lonjak dengan kaki dominan. Apa maksud kaki dominan? Kaki yang kamu paling kuat, kanan atau kiri. Kalau kamu seorang kaki yang kiri lonjakkan kiri lebih kuat, kamu gunalah kaki kiri sebagai kaki lonjakan. Itu kena faham tu, kena tahu. Kadang-kadang kita tak tahu kelebihan ada sebelah kaki yang kiri kanan kita yang lebih. Kalau dua-dua kuat, baguslah kan. Tapi ada setengah orang tu, dia ada kuasa lonjakan di sebelah kiri ataupun kanan. Jadi gunakan kelebihan itu dan lonjak dengan kaki tersebut. Okey, kawal pergerakan badan dan mendarat dengan bahagian belakang badan. Yang ni penting sebab apa? Ditegaskan lagi
mendarat bahagian belakang badan. Sebab boleh berlaku bila kita lonjak dengan tinggi, kita akan boleh jatuh kepala dulu. Ini kita takut mencederakan bahagian tengkuk ataupun leher kita. Sebab tu dia ditetapkan ataupun ditegaskan, cuba kita kawal pergerakan badan kita. Masa kita lonjak tu, kita nak belakangkan badan kita dan pastikan kita mendarat dengan bahagian belakang badan kita. Itu teknik yang betul. Bukan saja teknik yang betul, dia juga dapat menjaga keselamatan. Baik, sedikit informasi kalau kita tengok selain pada kuasa dan kekuatan otot, kelajuan serta sudut lonjakan semasa melakukan lompatan dapat menghasilkan ketinggian yang optimum. Macam tadi gambar yang bermula ditunjuk. Kalau dia punya larian landas dia tepat, garis lengkungan yang betul, lonjakan yang kuat dan dia dapat ketinggian yang optimum. Ketinggian yang baiklah. Dapat melepasi had palang yang ditetapkan. Jadi ada 3 unsur maju hari ini, iaitu unsur maju pertama, kedua dan ketiga. Unsur majulah. Okey, jadi unsur maju yang pertama tadi secara statik. Kita hanya berdiri, angkat tangan dan kita lonjak sedikit, fleksikan sedikit dan lonjak, jatuh ke atas tilam. Okey, yang kedua kita ada alatan melepasi halangan, iaitu skun, 2 kun dan 1 palang. Palang getah pun boleh, kita letakkan getah tali getah ataupun palang kayu pun boleh ataupun palang plastik. Tengok apa keperluan yang ada di sekolah kita. Jadi kita gunakan. Dan yang paling penting, tilam kena ada. Kalau tak ada tilam memang kita tak boleh buat. Tilam yang bukan tilam nipis, bukan tilam yang serak, tilam yang tebal. Okey. Dan akhir sekali langsung maju 3, sedikit penambahan daripada kemahiran 3 langkah menuju ke palang, lari 3 langkah. Jadi secara statik, iaitu tadi pun unsur maju kedua pun sama saja, cuma ada alatan. Lonjak untuk melepasi alatan, tak ada pergerakan lari. Okey, untuk unsur maju ketiga ditambahkan lari 3 langkah menuju ke palang dan halangan. Lonjak menggunakan kaki yang paling kuat, iaitu kaki yang dominan, dan kawal pergerakan badan supaya mendarat di bahagian belakang badan. Okey, jadi cikgu rasa itu saja untuk 3 kemahiran hari ini yang akan boleh kita gunakan, insya-Allah. Sebab untuk teori atau asas, saya harap kamu boleh fahamlah. Okey. Teknik lompat tinggi gaya post body flop. Dia kalau kita adik tengok, okey, ini gambar rajah yang gambar rajah menunjukkan bagaimana teknik ataupun teknik lompat tinggi gaya post body flop dilaksanakan. Cuba tengok larian dia, larian secara melengkung tadi. Okey, dan dia ada beberapa fasa untuk memantapkan larian ini. Ni contoh di belah ni adalah tapak kaki, iaitu pun larian dia tadi. Kita boleh tengok. Okey. Baik, yang fasa yang pertama ialah lari landas yang tadi kita sebut tadi lah. Itu fasa yang pertama. Okey, lari landas ni kalau kita tengok anak panah menunjukkan lari pantas untuk mendapatkan momentum sudut lompatan. Inilah tapak kaki ni menunjukkan alur ataupun susul langkah dia, iaitu daripada larian landas dan sedikit melengkung untuk mendapat. Okey, di sini kenapa dia tak lari straight macam ni? Sebab bila lari straight kita nak nanti bila dia punya lengkungan tu, lonjakan tu mungkin kita akan terbabas kepada tiang. Itu yang bahaya tu. Dia akan lari melengkung dan dia akan cuba lonjak di sini. Kalau orang tu kaki kanan ke kiri, kalau kiri dia kuat, dia akan lonjak belah sini lah. Kalau kanan dia kuat, dia akan digunakan sebelah kiri, kanan dan kiri. Kena tengok kepada kekuatan kaki dominan kita. Itu fasa yang pertama, iaitu lari landas untuk mendapatkan momentum sudut lompatan. Untuk yang kedua ialah fasa lonjakan, iaitu lonjak dengan menolakkan badan ke atas. Ekstensi tangan ketika melepasi palang. Nampak tak? Ni. Dia lonjak dengan kaki dominan, dia lonjak. Cuba lonjak menolak badan ke atas. Tangan tu, dia akan ekstensikan dia. Nampak? Dia mengembangkan tangan dia. Kepak. Dan tengok kaki dia macam mana. Fleksi, dia bengkokkan. Okey. Itu fasa yang kedua. Fasa yang ketiga ialah layangan. Layangan ni maksudnya fasa dia lentikkan badan pada bahagian pinggang. Ni lah. Tadi kita lentik bahagian dan eksistensi lari dengan badan, iaitu depa lah. Tadi kita lonjak dulu. Lepas tu dia buat layangan. Maksudnya dalam keadaan terbang. Layang tu terbang.
dan cuba lentik supaya bahagian pinggul ini tidak mengenai palang lompat tinggi ni. Itu fasa yang ketiga. Okey, fasa yang keempat ataupun yang terakhir iaitu fasa pendaratan. Ini sangat penting. Pendaratan yang betul dapat mengelakkan daripada kecederaan. Okey, ekstensi kaki agar tidak menyentuh palang. Okey, tadi kaki dia bengkok dia. Ni dia akan cuba angkat kaki yang bengkok ni, peksi ni dia akan naik jadi jatuh dan jatuhkan bahagian di belakang badan di atas tilam pendaratan. Itulah konsep 4 fasa dalam teknik lompat tinggi gaya Fosbury Flop. Kalau adik boleh menguasai keempat-empat ni, maka teknik adik adalah yang terbaik. Okey, jadi itu adalah cara-cara untuk melakukan lompat tinggi gaya Fosbury Flop. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat fahamlah apa yang cikgu sampaikan ni. Okey, sambil-sambil tu cikgu nak ingatkan lagi, apabila kita membuat sesuatu, kita kena ada panduan keselamatan. Okey, yang pertama tadi, pastikan mendarat di atas tilam pendaratan yang tebal dan lembut yang mampu menyerapkan hentakan beban dengan baik. Itu penting. Yang kedua, gunakan tali getah bagi menggantikan palang besi untuk menambahkan keyakinan diri dan mengelakkan kecederaan. Mungkin kita akan tukar palang tu. Bila kita lompat, palang tu jatuh tak mengenai kita ataupun kita bila kita berlagak ataupun tersentuh dengan palang tu tidak dapat mencederakan kita. Itu tadi yang kata panduan keselamatan. Ini untuk latihan. Okey. Baik, jadi cikgu nak tunjuk sedikit bagaimana secara nyata untuk melakukan teknik Fosbury Flop ini. Okey, kita tengok. Okey, tengok cara dia lari landas. Okey. Tu dia. Nampak? Dia lari tadi kan. Dia lari landas tu. Itu cara dia lah. Kalau kita nak tengok. Itu cara dia. Kita tengok sekali lagi. Okey. Ini larian landas dia. Larian melengkung tadi. Dia lonjak, layangan dan fasa mendarat. Nampak? Okey, itu cara teknik yang betul. Jadi cikgu harap apa yang cikgu sampaikan pada hari ini dapat manfaat kepada kamu. Jadi mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita yang seterusnya dan jumpa lagi di lain PDPR kita bersama dengan Cikgu Syarul. InsyaAllah jumpa lagi, jaga diri baik-baik dan terima kasih kerana terus kekal untuk belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera.